Baik, kita sambung tadi. Apa dah tadi? Jadi selawat kepada Nabi SAW adalah jalan kita untuk mendekatkan diri kita pada Nabi Muhammad SAW, juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, ramai para ulama yang mengatakan di zaman yang di zaman yang kita tidak ada murabbi, tidak ada pembimbing, tidak ada tok guru yang boleh membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun seorang itu dia sampai kepada satu tahap yang dia tidak ada guru yang boleh membimbing dia kerana dia sudah tinggi martabat, maka di situ dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia memperbanyakkan selawat. Oleh itu ada seorang ulama namanya At-Taqi Al-Hindi, dia karya satu kitab namanya Hidayatul Rabbi Inda Faqdil Murabbi. Hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kehilangan murabbi adalah dengan caranya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Dialah Allah yang berselawat ke atas engkau dan para malaikatnya turut berselawat ke atas engkau, iaitu kita manusia, ke atas kalian. Liyukhrijakum, tujuan Allah Ta'ala berselawat ke atas kita, iaitu Allah Ta'ala turunkan rahmat pada kita, tujuannya adalah untuk mengeluarkan kita minadh-dhulumati ilan nur, daripada kegelapan-kegelapan kita, kegelapan dosa, kegelapan jahil, kegelapan sesat, kepada cahaya. Mengeluarkan kegelapan kepada cahaya dengan Allah SWT berselawat kepada kita. Cuma para ulama' dia tulis, masa bila Allah SWT berselawat ke atas kita? Ketika Allah Ta'ala berselawat, ayat tadi Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi. Ni ayat ni kata Allah Ta'ala berselawat ke atas kita. Masa mana Allah Ta'ala berselawat atas kita? Maka kata para ulama', Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat ke atas kita ketika mana kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kata, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang berselawat ke atas aku dengan sekali selawat, maka Allah berselawat kepada dia dengan 10 kali selawat. Jadi kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1 kali selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat 10 kali ganda kepada kita. Dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat ataupun menurunkan rahmat kepada kita, Tuhan sebut dalam ayat tadi, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum", untuk mengeluarkan kalian semua ini minadh-dhulumati ilan nur, daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Jadi sebab itu, selawat itu adalah satu amalan yang sangat penting yang diamalkan oleh para ulama sejak daripada zaman dulu sampai ke ni. Dan para ulama karya banyak kitab-kitab berkaitan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa afdalus salati wat taslimi 'alan nabiyil mustafal karim. Selawat tadi kita kata salat maksudnya doa. At-taslim, salam itu maksudnya, assalam maksudnya al-amnu, keamanan. Bila kita kata assalamualaikum, maksudnya selamat, salam sejahtera ke atas kamu. Jadi kita ucapkan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk salam kita itu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali kita sembahyang, kita juga mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, selamat sejahtera ke atas engkau wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap kali kita sembahyang, kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alan nabiyil mustafal karim, ke atas Nabi. Nabi dari sudut bahasa daripada perkataan nabaun, an-naba'u, dan bila Nabi itu menggunakan wazan fa'il, bermaksud yang menyampaikan khabar. Fa'il bermakna
fa'il bermaksud yang menyampaikan khabar, ataupun fa'il bermakna maf'ul yang bermaksud yang disampaikan khabar kepadanya. Jadi Nabi itu dari sudut bahasanya bermaksud seorang yang menyampaikan khabar, ataupun yang bermaksud seorang yang disampaikan khabar kepadanya. Dari sudut istilah, Nabi ini adalah seorang insan, zakarun. Zakarun bermaksud lelaki, manusia lelaki. Auhallahu ilaihi bi syar'in, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada dia dengan syariat. Sawa'un amara bi tablighi aw la, sama ada dia disuruh untuk menyampaikan wahyu itu ataupun tidak menyampaikan. Kalau disuruh untuk menyampaikan, maka dia adalah nabi dan dia adalah rasul. Kerana rasul itu tugasnya menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia hanya disampaikan wahyu kepada dia, maka dia adalah nabi sahaja, tidak sampai kepada maqam rasul. Jadi nabi boleh jadi rasul, tapi rasul boleh jadi nabi. Nabi boleh jadi rasul. Tidak semua nabi itu rasul, dan rasul itu semuanya nabi. Nabi boleh jadi rasul, boleh jadi tidak rasul. Rasul itu sudah pasti dia adalah seorang nabi. Nabi banyak, antara Nabi Khidir alaihissalam, Nabi apa lagi, Nabi Daniel, dan macam-macam lah Nabi banyak lagi, Nabi yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan setengah riwayat bilangannya ada 124,000 para Nabi yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para Rasul ada 313 Rasul yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selawat dan salam kita kepada An-Nabi, bila ada alif lam, An-Nabi bermaksud Nabi yang khusus, Nabi yang tertentu, Nabi yang khusus, the Prophet. Nabi itu bermaksud Nabi yang khusus, bukan mana-mana Nabi. Di sini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana alif lam itu alif lam al-ahdiyah, kalau ngaji bahasa Arab, bermaksud yang khusus, yang dimaklumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disifatkan dalam bait syair ini dengan Al-Mustafa. Antara nama-nama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mustafa. Jadi Nabi kita ni banyak nama. Setengah para ulama kata, disebut oleh Al-Imam Suyuti rahmatullah alaih, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada 1000 nama. Kalau kita masuk Masjid Nabawi, kalau kita lalu daripada masuk Babus Salam, daripada permulaan Babus Salam tu kita akan nampak nama-nama Nabi ditulis di sepanjang dinding. Ditulis di sepanjang dinding dinding Masjid Nabawi sampai ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana untuk kita setiap kali kita masuk Masjid Nabawi dan sebelum ziarah makam Rasulullah, maka kita dapat menghadirkan kebesaran sifat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca nama-nama bagi Nabi itu. Jadi antara nama bagi Rasulullah, nama bagi Nabi yang disebut dalam Al-Quran Muhammad dan juga Ahmad. Yang disebut dalam hadis Nabi banyak, antaranya Al-Hashir, antaranya Al-Aqib dan sebagainya yang disebut dalam hadis. Di sini disebut nama bagi Rasulullah adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa daripada perkataan istafa yastafi, bermaksud Al-Mustafa yang terpilih. Kalau orang putih kata the chosen one, yang terpilih. Dan ini mungkin diambil daripada ayat Al-Quran. Allah SWT sebut, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih daripada kalangan malaikat dan juga daripada kalangan rasul, daripada kalangan jin, daripada kalangan malaikat dan juga daripada kalangan malaikat dan juga manusia untuk menjadi rasul. Jadi malaikat ada yang dipilih untuk menjadi rasul, manusia pun ada yang dipilih untuk menjadi rasul. Bezanya malaikat ni pengantara, antara rasul tu maksudnya utusan. Malaikat menjadi perantara daripada Allah kepada manusia rasul, dan rasul ini menjadi perantara daripada malaikat ataupun daripada Allah
kepada manusia, kepada manusia yang lain. Itu maksud Al-Mustafa. Allah Ta'ala yastafi, Allah Ta'ala memilih di kalangan manusia itu ada yang menjadi Rasul. Dan bagi umat kita ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdul Manaf Ibn Qusay Ibn Kilab, sehingga habislah sanad nasab Nabi SAW. Kembali nasab Nabi Muhammad SAW itu kepada keturunan Arab yang asalnya daripada Nabi Ismail alaihissalam, anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ismail alaihissalam berkahwin dengan puak Jurhum. Nabi Ismail bukan daripada bangsa Arab, dia daripada suku, kerana Nabi Ibrahim itu datang daripada Kanaan, bukan bangsa Arab. Bangsa Arab ni Jaziratul Arabiyah. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperintah pada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan anak dia seorang ni di tanah Arab. Inni askantu biwad, inni askantu min, dalam surah Ibrahim, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Sungguhnya aku meletakkan zuriat aku di tempat yang tidak ada sebarang tumbuhan, di sisi Baitillahil Haram. Nabi Ismail diletakkan di tanah Arab. Kena marilah puak-puak bangsa Arab Jurhum, tu Arab disebut Arab Aribah, Arab yang kuno, Arab yang lama, berkahwin dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ismail alaihissalam, zuriat dia adalah Arab, jenis Arab yang baru, disebut Arab Musta'rabah. Lahirlah pada zuriat Nabi Ismail alaihissalam salah seorang daripada tok Nabi SAW, iaitu Adnan, sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digelar sebagai Al-Mustafa. Al-Karim, Nabi juga digelar sebagai Al-Karim. Al-Karim ni maksud dia mulia, At-Tayyib, yang baik. Dan bila disebut Al-Karim, ia adalah satu sifat yang boleh juga diberi makna dengan Al-Mu'ti, maksudnya yang suka memberi. Al-Karim bila disebut contohnya Ramadan Karim, maksudnya Ramadan yang banyak memberi. Memberi apa? Ramadan itu menjadi asbab kepada kita ini diberi pahala. Dan dalam Quran sebut innahu, penghujung surah Al-Waqiah, innahu la Qur'anun karim, sungguhnya ia adalah Al-Quran yang bersifat karim. Maksudnya Al-Quran yang tidak henti-henti memberikan kita keajaiban demi keajaiban, makna yang pelbagai. Kita mendapat ketenangan daripada membaca Al-Quran. Ya, sebab kita membaca Al-Quran mendapat ketenangan, mendapat ilmu dan pelbagai perkara lagi. Kerana itu disebut innahu laqur'anun karim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga digelar sebagai Al-Karim, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada umatnya pemberian yang tidak terhingga, yang kita perlu berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni tak tahu cara nak semaya, cara nak beribadat, cara kita nak mengaji Quran, cara kita nak berzikir, cara kita nak bersilaturahim, kita memuliakan tetamu, kita berakhlak mulia. Semuanya kita belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada sirah Nabi, daripada hadis Nabi, daripada akhlak Nabi. Jadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengubah kehidupan kita dengan asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi al-athhari, dan selawat dan salam itu juga ala alihi, ke atas ahli keluarga, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat baginda, al-athhar, yang suci. La siyama, terutamanya, la siyama maksudnya khususnya rafiqihi fil ghar, teman baginda di dalam gua. Jadi selawat dan salam yang kita ertikan sebagai rahmat Allah, kasih sayang Allah tadi, kita doakan juga bukan sahaja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi selawat dan salam itu juga kita doakan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud ahli keluarga dalam konteks doa, bila kita berdoa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kata para ulama, adalah semua orang yang beriman. Jadi termasuklah kita yang beriman ni. Jadi bila kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah, kau turunkanlah rahmat ketinggian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli keluarga, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang sangat berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita berselawat, sebenarnya kita berdoa untuk diri kita juga. Wa alihi, maksudnya kullu mu'minin, setiap orang yang beriman. Setengah ulama kata walau asian, walaupun dia orang buat maksiat, dia tetap mendapat rahmat daripada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, dan ahli dan sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahbun itu isim jamak daripada perkataan sahib atau sahabi. Apa maksud sahabat? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, man ijtama'a bin nabi mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Maksud sahabat adalah orang yang bertemu atau berhimpun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, mukminan bihi, dalam keadaan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taulah Abu Jahal, Abu Lahab, kerana Abu Jahal, Abu Lahab duduk dengan Nabi juga tapi tak beriman. Tapi Abu Bakar, Umar, Uthman itu berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama kata sahabat ini ialah man ra'ahun nabi, orang yang Nabi tengok pada dia. Setengah kata man ra'an nabi, dia tengok Rasulullah. Banyak takrif bagi sahabat. Jadi orang yang Rasulullah tengok dia, orang yang melihat Rasulullah, itu dinamakan dengan sahabat. Kenapa? Kerana kata para ulama, pandangan Nabi SAW itu boleh menukar status daripada seorang itu yang ahli jahil, ahli maksiat, ahli kafir. Bila dilihat oleh Rasulullah dan dia melihat Rasulullah dengan pandangan dia beriman kepada Rasulullah, maka naik darjah dia daripada orang kafir, orang yang jahiliyah, kepada menjadi sahabat Nabi, satu generasi yang sangat tinggi, yang sangat kita kata kedudukannya di sisi Allah bawah malaikat. Bawah malaikat. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bawah malaikat ya, darjat dia. Kita ni jauh lah dengan sahabat Nabi. Cuma nak kata sahabat Nabi tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata para ulama, pandangan orang-orang yang soleh boleh menukarkan status seseorang. Kalau orang itu dia tutup guru, yang tutup wali yang soleh, bila melihat kepada ahli maksiat, boleh jadi ahli maksiat itu bertaubat hanya dengan satu pandangan daripada orang-orang yang soleh. Sama seperti yang berlaku pada para sahabat. Wa sahbihil athhar, dan kita kata tadi para sahabatnya yang suci. Para sahabat tidak maksum. Para sahabat bukan kita kata terpelihara daripada melakukan dosa. Tapi para sahabat kesemuanya mahfuz, terselamat daripada melakukan dosa. Sekiranya mereka melakukan dosa, mereka terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bertangguh. Itu bezanya sahabat dengan kita. Melakukan dosa, bila ada, tidak semua yang melakukan dosa. Cuma nak kata ada juga sahabat Nabi yang melakukan dosa. Nabi duduk dalam satu negara. Jadi dalam satu negara ni mesti ada seorang dua penjenayah. Tapi beza penjenayah pada zaman Rasulullah di kalangan para sahabat, apabila melakukan satu dosa, maka mereka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah sahabat Nabi, seorang yang berzina, Ma'iz berzina, mengaku dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, aku berzina. Rasulullah kalau boleh tak saya percaya Ma'iz ni berzina. Kemudian macam-macam cara dia mengaku. Akhir sekali Nabi SAW menjatuhkan hukuman hudud ke atas dia. Jadi cepat dia bertaubat dan dia mengaku atas kesalahan dia, maka Allah SWT mengampunkan dosa dia. Beza dengan kita pada hari ini, ramai
masyarakat yang melakukan dosa tapi melengah-lengahkan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza kita dengan zaman para sahabat. Kita doa mudah-mudahan kita dapat mengikut jejak langkah para sahabat. La siyama rafiqihi fil ghar, terutamanya selawat dan salam itu ke atas keluarga Nabi, ke atas sahabat Nabi, terutamanya teman Nabi SAW di dalam gua, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, sahabat Nabi yang merupakan sahabat Nabi yang paling tinggi sekali darjat, iaitu Sayyidina Abu Bakar yang dia menemani Rasulullah SAW di dalam Gua Thur. Ini berlaku dalam peristiwa hijrah yang kita duk habis dah bulan Muharram ni. Jadi Abu Bakar menemani Rasulullah SAW dalam Gua Thur, dan perkara itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah Subhanahu wa taala, tak kala mereka, iaitu orang-orang kafir, mengeluarkan, akhrajahu alladhina, mengeluarkan, mengusir Nabi SAW daripada negara dia, iaitu kota Mekah. Thani asnain, dia adalah orang kedua daripada dua orang, maknanya dia dengan Abu Bakar. Idhuma fil ghar, tak kala mereka berdua berada di dalam gua, maka ketika itu orang Quraisy datang naik atas bukit menemui tempat mereka duduk dalam gua. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar berkata pada Rasulullah, law ra'au tahta aqdamihim la ra'ana, kalaulah mereka ni wahai Rasulullah melihat ke bawah kaki mereka, nescaya mereka akan melihat kita. Kalau tunduk sikit mereka dapat melihat kita wahai Rasulullah, dan nescaya kita akan dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala idh yaqulu li sahibihi, maka tak kala itu Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi SAW dengan burung pati yang buat sarai di situ dan bertelur, dan juga labuh-labuh yang buat sarai di situ, untuk menyelamatkan Nabi SAW. Dan itu adalah tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam keadaan kita tidak jangka-jangka. Wa hadhihi aqidatun saniyah, maka inilah akidah yang bercahaya. Samaituhal kharidatal bahiyah, dah ku namakannya, iaitu kitab ini sebagai al-kharidah al-bahiyah. Al-kharidah maksudnya dia tulis depan ni, mutiara. Al-bahiyah yang dalam bentuk yang asli, yang indah berseri. Al-baha, daripada perkataan al-baha, maksudnya bersinar, bercahaya, berseri. Al-kharidah ni maksudnya mutiara yang masih lagi belum ditebuk, mutiara yang asal diambil daripada tiram. Daripada tiram tu diambil mutiara yang dalam keadaan asli. Jadi ini akidah yang kita kata akidah untuk peringkat awal, belum lagi disaring, belum lagi ditambah dengan perbahasan. Latifatun saghiratun fil hajmi, nipis lagi sedikit pada ukurannya. Lakinnaha kabiratun fil ilmi, tetapi besar ia dalam pengetahuan. Jadi kitab ni nipis 71 bait, nipis kitabnya, tetapi jangan kita menyangka kitab yang nipis ini tidak ada ilmu. Kerana itu tuan pengarah kita istidrak yang dia kata lakinnaha, akan tetapi walaupun nipis tapi ilmu dia besar. Adakah besar tu cukup dengan kita nak mengetahui kitab ni semua ilmu? Tambah lagi tuan pengarah kita kata takfika, cukup ilman, itu tamyiz, cukup dengan kitab ini sebagai ilmu, in turid an taktafi, sekiranya kamu ingin berpada, kerana memadai untuk kamu sebagai ilmu sekiranya kamu ingin berpada dengan kitab ini, kerana ia dengan pati. Li'annaha bizubnil fanni tafi, kerana ia adalah pati. Pati ni apa? Inti pati bagi ilmu ini, iaitu ilmu aqidah. Wallahu arju fi qabulil amali wan naf'a minha thumma ghafra az-zalali.
Hanya kepada Allah daku mengharapkan penerimaan amalan dan memberikan manfaat kepada manusia dengan sebab kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Kemudian daku mengharapkan agar Allah memberikan pengampunan segala kesilapan. Jadi tuan pengarang kita mengkhatamkan muqaddimah ini dengan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kitab ni kepada manusia. Hari ni terbukti doa tuan pengarang kita ni makbul. Kenapa? Kerana manfaat kitab dia ni sampai kepada kita pada hari ni. Makbul doa dia. Walaupun dia duduk di Mesir, tempat yang jauh daripada kita, tapi oleh kerana doa orang yang soleh itu jika diikhlas kerana Allah, maka doa dia akan sampai. Sebab tu kita kena berdoa. Doa, mudah-mudahan doa kita yang ikhlas itu Allah Ta'ala sampaikan. Ilmu kita sedikit, manfaat kita tak banyak, tapi kalau kita ikhlas, Allah Ta'ala akan panjangkan manfaat itu pada orang lain. Dengan sebab kita Al-Kharidah Al-Bahiyah, kemudian aku mengharapkan agar Allah memberikan pengampunan segala kesilapan. Aqsamu hukmil aqli la mahalah. Yang ini kita insya-Allah akan sambung pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.